lepas tu gabung balik lah. Okay. Saya sudah hampir 3 tahun dekat sini. Saya merupakan lantikan tahun 2008 sebagai pegawai psikologi dan juga kaunselor berdaftar lah di bawah lembaga kaunselor lah. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan konflik. Okay. Macam mana kita menguruskan konflik. Kita juga akan bercakap macam mana kita berdepan dengan konflik, apa yang nak dilakukan dan apa kesan konflik kepada diri kita, sama ada kesan baik, kesan buruk dan sebagainya lah. Okay. Kita pergi yang pertama adalah saya nak terangkan berkaitan dengan apa sebenarnya konflik. Okay. Kalau kita tengok, konflik ini adalah tercetus disebabkan oleh seseorang itu mempunyai kemahuan atau penghargaan yang sering bercanggah dengan kemahuan dan penghargaan orang lain, sama ada majikan, rakan sekerja, keluarga sendiri atau individu yang lain yang berurusan dengannya. Maknanya di sini, konflik ni sebenarnya adalah di mana bila kemahuan kita ataupun bila kehendak kita, bila penghargaan kita tak sama dengan orang lain. Okey, tak sama dengan kawan-kawan kita, tak sama dengan apa kehendak majikan kita, tak sama apa dengan kehendak keluarga kita dan individu di sekeliling kita. Maka wujudlah itu konflik. Okey, tak kira lah konflik itu bersifat besar ataupun kecil, ataupun bersifat jangka panjang ataupun bersifat jangka pendek. Bergantung kepada kita macam mana kita kendalikan konflik, macam mana kita menguruskan konflik tersebut. Okey, sebab konflik ni dia ada pelbagai. Okey, dia ada pelbagai dan kesan dia pun pelbagai. Okey. Seterusnya saya akan terangkan petang ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan kongsikan 3 jenis konflik. Okey, 3 jenis konflik yang ada. Yang pertama saya akan terangkan tentang konflik diri. Yang kedua saya akan sentuh berkenaan dengan konflik antara manusia. Dan yang ketiga saya akan sentuh sedikit berkaitan dengan konflik dalam pasukan ataupun konflik pasukan. Okey. Pertama adalah konflik dalam diri ataupun konflik diri. Okey. Bersifat persendirian ataupun antara diri sendiri dalam tugas dan kehidupan seharian anda perlu membuat keputusan yang melibatkan banyak alternatif. Dia konflik diri ni adalah konflik yang dalam diri kita, tak melibatkan orang lain. Okey, sebagai contoh adalah apabila kita berdepan dengan satu masalah yang memerlukan kita untuk membuat keputusan. Dalam masa yang sama, kita banyak alternatif kepada keputusan tersebut. So konflik kita nak memilih keputusan yang sesuai dengan diri kita. Itu adalah konflik dalam diri ataupun konflik dalaman kita lah. Itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita menguruskan sesuatu isu yang timbul dalam diri kita dan bagaimana kita berdepan dengan memilih sesuatu ataupun memilih banyak alternatif yang ada depan kita. Okey. Seterusnya adalah ia juga berkaitan dengan terpaksa memilih banyak alternatif. Contohnya konflik wujud bila kita, kalau dalam organisasi, konflik wujud bila dalam membuat keputusan, okey, kita sebagai seorang ketua, dalam membuat keputusan, kita banyak menerima pandangan dan pendapat. So di situ kita akan konflik. Pendapat dan pandangan mana yang kita nak ambil? Pendapat dan pandangan mana yang sesuai dengan diri kita untuk kita jadikan pilihan terbaik. Okey? Maknanya kita terpaksa memilih. Ini juga dipanggil sebagai konflik diri. Okey? Yang seterusnya adalah terpaksa memilih alternatif yang punya kesan negatif dan juga positif. Ini pun lagi satu. Konflik dalam diri kita juga. Apabila kita ada pilihan, okey, tetapi pilihan tersebut mempunyai kesan dia. Okey? Kalau pilih A, kesan dia macam ni. Kalau pilih B, kesan dia macam ni. Dan kalau pilih A, kesannya negatif. Kalau pilih B, kesannya positif. So, apa yang kita perlu lakukan? Apa yang kita perlu buat? Itu adalah situasi yang mana kita berdepan dengan konflik. Konflik dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir sekali adalah apabila kita terlampau alternatif bersifat kesan negatif sahaja. Kita tak ada alternatif lain. Kita tak ada alternatif yang bersifat positif, tapi kita hanya ada alternatif yang bersifat negatif sahaja. So, benda itu, situasi itulah yang dikatakan sebagai konflik dalam diri kita. Situasi yang kita terpaksa mencari, membuat pilihan ataupun kita terpaksa berdepan dengan situasi yang memerlukan kita untuk menyatakan pendirian kita, pendapat kita dan sebagainya. Okey? Itu
itu dinamakan sebagai konflik dalam diri kita. Dalam Maaf, seharian, maaf dalam tuan. seharian tuan-tuan dan puan-puan, kita memang Saudara, selalu minta maaf, slide tak bergerak. Slide tu static, slide show dia. tak bergerak, Uh-uh. langsung tak bergerak. Tak bergerak langsung. Macam mana saya nak buat sebab saya dah kat sini dia okey je bergerak. Saya try. Okey. Saya try. Maaf tuan. Okey, tak apa. Juga tak bergerak. Bergerak tak? Belum lagi. Ha? Tak bergerak juga? Tak, rasanya macam kena ni balik. Tak apa, saya try share balik. Saya stop sharing, saya share balik Okey, terima kasih tuan. Tak apa. Saya try balik sekejap Okey. Okay, saya try balik. Okey. Bergerak tak? Bergerak tak? Bergerak tak? Belum lagi. Dia Macam mana sebab dekat PC saya bergerak. Dah buat slideshow ke tuan? Dah. Dah buat slideshow. Dekat PC saya bergerak. Okay. Tak bergerak juga? Belum lagi. Ada siapa boleh bantu ke? Boleh bagi slide pada kita pada Hello? Hello, kejap ya. Kejap cik Pat. Slide lagi. Dia dah tahu kan? Tu nanti kami sharekan slide tu dari sini ya. Okey. Okey, tuan-tuan boleh masuk latihan tuan kehadiran. Okey dah tuan. Tadi slide ke berapa ya? Slide kedua. Slide kedua. Okey.
Okey, pergi pada slide yang ketiga. Slide keempat. Okey, kat sini. Okey. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan semua? Maafkan saya. Okey, nampaknya slide dah bergerak. Saya sebenarnya terganggu tau. Saya terganggu dengan apabila di skrin saya, bila ada daftar masuk, dia akan keluar dekat skrin saya. Jadi saya terganggu bila keluar kat skrin saya akan jadi kabur. Ke sama je dengan skrin orang lain Okey. Kalau tak apalah, saya teruskanlah. Kita dah hampir 15 minit. Tak apa, saya teruskan. Okey, itu berkaitan dengan konflik diri di mana kita ni bila kita situasi di mana kita berdepan dengan sesuatu pilihan ataupun di mana situasi kita berdepan dengan keadaan kita terpaksa memilih ataupun kita terpaksa membuat keputusan. Okey. So hari ni saya berdepan dengan konflik. Okey. Pagi-pagi lagi saya berdepan dengan konflik apabila hari ni hari Khamis. Okey. Hari Khamis saya terpaksa memakai baju Melayu. Okey. So konflik saya di situ adalah bila kita terpaksa memakai baju Melayu. Bila saya terpaksa memakai baju Melayu pada hari Khamis yang selalunya kita memakai baju Melayu pada hari Jumaat dan hari Khamis kita akan pakai baju batik lah. So disebabkan oleh terpaksa memilih, so di situ berlaku konflik kepada kita. Okay, saya berlaku konflik pada pagi tadi. Tapi bila konflik ini adalah konflik bersifat jangka pendek yang boleh diselesaikan pada waktu itu sahaja. Okay, so kita faham kenapa benda itu berlaku, kenapa keadaan itu berlaku, so benda itu boleh diselesaikan. Macam saya disebabkan oleh kami, PSM ada pergambaran untuk hari raya, so kami terpaksa pakai baju Melayu pada hari Khamis, so saya terpaksa pakai. So bila konflik tersebut diselesaikan, dia tak akan lagi wujud sebagai konflik. Dia dah dapat diselesaikan. Okay, itu keadaan di mana kita wujudnya konflik. Okay, next. Okay, konflik antara manusia pula. Okay, konflik antara manusia ni ini biasa banyak berlaku. Banyak berlaku pada kita dalam sama ada dalam organisasi, sama ada dalam keluarga, dalam masyarakat kita dengan kawan-kawan pun selalu berlaku. Okay, ini berlaku di mana apabila faktor sumber tidak mencukupi, okay, percanggahan pendapat, okay, tersalah anggapan ataupun menjadi sebab wujudnya konflik antara manusia. Okey. Selalunya, okey, konflik antara manusia ni wujud disebabkan oleh tidak cukupnya sumber. Contohnya, okey, kita antara adik-beradik, okey. Terutama anak-anak kita yang masih kecil, kadang-kadang berebut makanan dan sebagainya. Sebab semua nak benda yang sama. Tapi sumbernya tak ada, sumbernya satu sahaja. So itu wujudlah, itu dinamakan sebagai konflik antara manusia. Selain daripada itu adalah konflik juga wujud dalam organisasi kita bila berlakunya percanggahan pendapat. Okey, apabila masing-masing mengemukakan pendapat dengan alasannya, masing-masing memberikan pandangan, di situ wujud konflik. Okey, konflik antara manusia mungkin wujud disebabkan oleh rasa tercabar dengan pandangan yang diberikan, tak sependapat dengan pandangan tersebut ataupun tak boleh menerima pandangan tersebut dan sebagainya ataupun kita sendiri ada pandangan sendiri. Keadaan itu menyebabkan wujud konflik dalam organisasi. Okey, ini biasa berlakulah dalam organisasi kita. Apabila kita disuruh, apabila kita berdepan dengan situasi yang memerlukan kita untuk membuat keputusan dan sebagainya. Okey, bukan itu sahaja, okey, dalam organisasi kita. Kadang-kadang konflik juga wujud apabila wujud perasaan iri hati. Ni anak buah kesayangan bos. Ini kesayangan bos. Ini dan sebagainya. Tapi kita tak. Itu juga wujud konflik antara manusia. Kita beranggapan individu ini lebih daripada kita. Kita beranggapan individu ini mendapat kasih sayang lebih daripada perhatian lebih daripada bos dan sebagainya. Itu merupakan keadaan di mana kita wujudnya konflik antara manusia. Konflik antara
kita dengan individu yang lain dalam organisasi tersebut dan sebagainya lah. Okey. Selain daripada itu berlaku juga disebabkan oleh manusia harus berkomunikasi, bekerja bersama untuk mencapai matlamat yang sama tetapi berlainan peranan, tanggungjawab dan keperluan. Okay, macam saya maklumkan tadi. Bila kita dalam organisasi, kita bekerja dalam satu kumpulan, kita bekerja dalam satu organisasi dan kita perlu membuat keputusan. Okey, bila kita membuat keputusan, keadaan ini akan berlaku konflik di mana masing-masing akan mengemukakan idea, masing-masing akan mengemukakan alternatif pilihan kepada keputusan tersebut. Okey, dan timbullah perasaan tergugat dengan idea dia, terasa tersinggung dengan idea dia dan sebagainya. Keadaan ini berterusan jika kita tak diselesaikan dengan baik. Okey. So dalam organisasi bila berlaku benda ini, dia ada dua perkara. Satunya akan memberi impak positif kepada kita dan organisasi. Yang kedua adalah memberi impak negatif. Impak negatifnya adalah apabila kita tak mahu mengalah dalam konflik tersebut. Okey, bila tak mahu mengalah, dia akan menimbulkan isu-isu yang lain dan sebagainya. Tapi dalam sudut positifnya, apabila berlaku konflik ini, akan berlakulah percambahan ilmu ataupun akan berlakulah percambahan pendapat, idea dan sebagainya. Sebab masing-masing mengemukakan idea dan peranan masing-masing dalam menyelesaikan konflik yang wujud tersebut. Okey, seterusnya. Okey, next. Okey. Okey, ada 4 pencetus kepada konflik. Okey, yang pertama adalah situasi yang pertama adalah tidak setuju dengan matlamat ataupun tujuan. Okey, ada 4 pencetus kepada konflik ataupun ada 4 faktor kepada wujudnya konflik dalam diri kita. Dalam diri kita, dalam organisasi, antara manusia dan juga antara pasukan. Okey, yang pertama adalah apabila tidak wujud kesefahaman ataupun tidak setuju dengan maklumat dan tujuan sesuatu organisasi itu ataupun sesuatu pilihan itu. Maknanya dalam satu kumpulan ataupun dalam satu organisasi bila masing-masing tak setuju dengan tujuan apa dan maklumat yang disampaikan, itu akan berlaku konflik dan sebagainya. Okey. Seterusnya ada situasi yang kedua apabila tidak setuju dengan cara melaksanakan tugas. Contohnya apabila kita diberikan tugas oleh bos dan kita tak setuju cara pendapat ataupun cara bos memaklumkan apa yang kita kena buat. Itu keadaan di mana kita berlaku konflik. Mana kita kena buat tugas yang dilaksanakan tapi kita tak setuju dengan cara bos maklum pada kita. Cara itu tersebut. Okey, di mana keadaan itu akan menyebabkan kita konflik dalam diri kita. Okey, aku kena buat benda ni tapi dalam masa yang sama aku tak nak lakukan benda ini. Okey, itu wujud konflik dalam diri kita. Okey, dan situasi yang ketiga apabila tidak setuju dengan suatu keterangan ataupun fakta. Okey, ini biasa berlaku apabila kita dalam isu-isu berkaitan dengan perbincangan. Okey, apabila kita berdepan dengan situasi yang memerlukan kita buat keputusan bersama dalam satu pasukan. Kadang-kadang fakta yang dikemukakan oleh kawan-kawan kita, fakta yang dikemukakan dalam oleh ahli kumpulan kita tak setuju, kita tak terima pendapat tersebut. Menyebabkan wujud konflik antara pasukan tersebut, menyebabkan wujud konflik dalam pasukan tersebut. Okey. Yang dalam situasi yang terakhir ataupun faktor yang terakhir ialah di mana tidak setuju dengan nilai. Maknanya dekat sini setiap kita antara kita ni tidak setuju dengan nilai, salah dan betul. Kadang-kadang orang beranggapan isu ini adalah betul. Tapi individu ini kata tidak. So wujudlah konflik di antara kita. Okey, apabila ada sebahagian kita berkatakan ya, ada sebahagian kita berkatakan tidak tentang sesuatu perkara. Maka di situlah kita panggil sebagai konflik. Okey, konflik dalam diri kita, konflik dalam pasukan dan konflik antara manusia. Ketiga-tiganya berlaku dalam waktu yang sama. Okey, next. Okey, ini adalah konflik yang berkaitan dengan konflik pasukan. Di mana konflik pasukan ni wujud antara pasukan dengan pasukan yang lain disebabkan oleh percanggahan pendapat, peranan dan yang dimainkan. Okey, ini biasa berlaku. Okey, kalau ini keadaan ini kita boleh lihat apabila wujud dua pasukan yang masing-masing nak menunjukkan kehebatan masing-masing. Okey, apabila wujud pertandingan maka akan wujudlah konflik ini. Okay. Grup A, kumpulan A akan tunjukkan apa yang dia ada. Grup B dia akan tunjukkan apa kelebihan yang dia ada. So, bila wujud dua pasukan ini akan berlakulah percanggahan, akan berlakulah perselisihan, akan berlakulah
perbalahan, perbandingan idea dan sebagainya. Okey, bila keadaan itu berlaku, itulah dinamakan sebagai konflik pasukan. Okey, konflik ini juga boleh wujud dalam pasukan yang disebabkan oleh perbezaan pendapat peranan yang dimainkan oleh setiap ahli. Bukan sahaja antara pasukan, konflik juga boleh wujud dalam pasukan itu sendiri. Okey, sebagai contoh, kita ada satu tim. Okey, satu tim dalam 5 orang atau 6 orang. Okey, bos bagi satu tugasan kepada kita dan ada seorang ketua dekat situ. Okey, so kita dalam satu pasukan kita nak selesaikan tugasan tersebut. Okey, bila wujud ketidaksefahaman ataupun bila wujudnya percambahan ilmu ataupun bila wujudnya perkongsian daripada setiap individu akan mewujudlah konflik dalam pasukan tersebut. Di mana masing-masing nak menegakkan idea dia, di mana masing-masing tak nak mengalah, di mana masing-masing menunjukkan kelebihan yang dia ada, maka di situ wujudlah dikatakan sebagai konflik dalam pasukan itu sendiri. Okey, dua keadaan yang berbeza. Satu konflik yang melibatkan antara pasukan A dan pasukan B, dan satu konflik lagi adalah wujud dalam kumpulan itu sendiri. Okey. Kita tak payah pergi jauh, okey. Kita tak payah pergi jauh dalam organisasi kita sendiri, okey, dalam contohnya dalam bahagian kita sendiri pun kadang-kadang wujud benda macam ni. Apabila ada certain ahli dalam bahagian tersebut tidak bersetuju dengan pendapat yang dikemukakan, tidak menerima idea yang dipamerkan, tidak bersetuju dengan cadangan dan pendapat yang ada, okey, dan tidak dapat mengemukakan idea-idea ataupun pilihan-pilihan jawapan kepada isu yang dibincangkan. Keadaan itu akan menunjukkan situasi wujudnya konflik dalam organisasi kita dan sebagainya. Okey, benda ni biasa berlaku dalam organisasi kita, dalam kehidupan kita dan sebagainya. Cuma kesan dia adalah sama ada konflik tersebut bersifat jangka panjang atau konflik itu adalah bersifat jangka pendek. Okey, kalau konflik itu bersifat jangka pendek, ada yang mengalah, ada yang menerima, settle masalah tersebut, settle konflik tersebut. Tetapi kalau konflik itu bersifat jangka panjang yang memerlukan penglibatan orang ketiga, orang keempat untuk membuat keputusan, barulah boleh diselesaikan dan sebagainya. Okey, dua keadaan itu. Okey, next. Kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh terus tanya pada saya. Tuan-tuan boleh terus tanya pada saya. Okey, seterusnya lah kita akan melihat bagaimana faktor-faktor konflik dalam pasukan. Macam mana wujudnya konflik dalam pasukan. Okey, yang pertama adalah dari segi kekurangan sumber. Okey, macam saya terangkan tadilah, bagaimana sumber-sumber ini terhad tetapi terpaksa dikongsi bersama antara pasukan tersebut. Okey, bila sumber yang terhad dikongsi bersama akan wujudlah perasaan iri hati. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit dan sebagainya. Itu keadaan konflik. Yang kedua adalah melibatkan komunikasi di mana maklumat yang disampaikan kurang jelas, matlamat yang disampaikan tidak jelas, maklumat yang diberikan tidak ada kepercayaan yang rendah, tidak percaya kepada penyelia, tidak wujud kesesamaan antara kita dengan ahli dalam organisasi tersebut. Keadaan ini menyebabkan wujudnya konflik. Okey, sebagai contoh yang mudah lah kan, apabila bos memberikan arahan dalam bentuk komunikasi, okey, apabila bos memberikan arahan tapi kita tak percaya kepada arahan tersebut, kita tak boleh menerima arahan tersebut. Yes, di situlah dinamakan sebagai konflik. Wujudnya konflik dalam diri kita, wujudnya konflik dalam organisasi kita, wujudnya konflik dalam pasukan itu. Mana kita tak ada rasa kepercayaan kepada penyelia kita tak ada rasa kepercayaan kepada maklumat yang disampaikan, kita tak terima dengan jelas maklumat yang diberikan dan sebagainya. Itu dinamakan sebagai situasi kita berada dalam keadaan konflik. Okey. Yang seterusnya adalah peranan dan tanggungjawab yang tidak jelas. Okey. Ini juga selalu berlaku dalam organisasi kita. Okey. Apabila tugasan yang diberikan tak diberikan kepada individu yang betul. Maksud saya, tuan-tuan penyelia, okey, tak memberikan tugas tersebut kepada individu yang sepatutnya melakukan kerja tersebut. Okey. Contohnya, okey, ada satu kerja, okey. Kerja ni memang sepatutnya A yang buat, tiba-tiba bos bagi kepada B yang buat. So di sini B akan berlaku konflik. Okey, mana dia terpaksa menerima kerja tersebut, dalam masa yang sama bagaimana dia nak menyelesaikan kerja tersebut. Okey, itu wujudnya konflik dan sebagainya. Okey? Okey? Puan Suryati tidak menerima arahan yang jelas. Ya betul. Okey, kadang-kadang
kadang-kadang kita sebagai penyelia, okey, tidak memberikan arahan yang sepatutnya kepada orang bawahan kita. Okey, tidak menerangkan dengan baik apa yang kita nak, apa yang kita perlu. Okey, dan dalam masa yang sama juga kadang-kadang bukan nak salahkan penyelia, tapi orang bawahan juga sama juga. Maksudnya bila dia tak jelas dengan benda itu, dia tak berani nak bertanya. Dia tak berani untuk dia tak berani bersuara apa sebenarnya yang dikehendaki oleh bos. Dia tak berani bertanya dan sebagainya. So bila dua-dua masing-masing orang kata diam dan tak menyatakan apa yang mereka tidak jelas, keadaan itu mewujudkan konflik. Okey. So kerja tak boleh dilaksanakan. Okey. Bos tak akan dapat hasil kerja tersebut sebab orang yang terima arahan tersebut tidak jelas dan tidak dapat melakukan kerja tersebut. Okey. Kalau dapat melakukan kerja pun tak dapat melakukan kerja dengan baik, dengan sempurna. Okey. Itu keadaan di mana wujudnya konflik. Okey. Next. Okey. Terdapat 5 cara gaya pengurusan konflik yang biasa. Okey. 5 cara gaya pengurusan konflik yang biasa kita gunakan, okey, yang biasa kita gunakan dalam kita menyelesaikan konflik yang wujud, okey, dalam kita menyelesaikan konflik yang wujud, sama ada konflik diri kita, okey, konflik antara manusia ataupun konflik dalam pasukan. Okey, yang pertama adalah persaingan, okey. Yang pertama adalah persaingan, di mana bila wujud persaingan dalam persaingan akan wujudlah konflik. Okey, untuk mengatasi konflik ini adalah cara yang pertama adalah kita mengurangkan persaingan ataupun kita kena wujudkan perasaan tolak ansur ataupun menerima pandangan tersebut. Okey, tapi dalam konteks persaingan dia ada dua konteks, dua perkara. Okey, persaingan dia akan ada dua kesan dia. Kesan yang baik dan juga kesan yang buruk. Kesan yang baik adalah percambahan idea lah. Bila wujud persaingan akan dapat banyak idea, akan banyak alternatif pilihan yang kita akan dapat. Itu kesan yang baik. Kesan yang buruk adalah apabila persaingan itu tidak dapat diuruskan dengan baik. Bila wujudnya perbalahan, masing-masing nak menegakkan idea, masing-masing nak menerangkan siapa yang lagi hebat, idea siapa yang lagi hebat, pendapat siapa yang lagi hebat dan sebagainya. Bila keadaan ini wujud, persaingan ini dilihat sebagai persaingan yang tidak baik ataupun persaingan yang tidak sihat. Okey. Situasi yang kedua, macam mana cara gaya kita menguruskan konflik adalah di mana kita menggunakan konsep bekerjasama. Okey. Sebab melalui konsep bekerjasama, kita dapat menyelesaikan segala konflik yang wujud. Sebab kita akan ada perasaan rendah diri, kita menghormati pendapat orang lain, kita menerima pendapat orang lain. Dalam masa yang sama, orang lain cuba untuk memahami pendapat kita dan sebagainya. Apabila wujud keadaan ini, kita akan dapat satu kerjasama, kita akan dapat satu kata sepakat yang lebih baik dan sebagainya. Okey, bila keadaan ini wujud, konflik ini dapat diselesaikan dengan baik, dapat diuruskan dengan baik. Yang pasti kita kena ada perasaan dalam diri kita menghormati keputusan kawan-kawan dan juga siapa yang berada dalam organisasi tersebut, siapa yang ada dalam kumpulan tersebut, ataupun kita menghormati keputusan yang diambil oleh orang lain dan sebagainya. Okey, wujud kerjasama ini. Bila wujud kerjasama ini, konflik itu dapat diuruskan dengan baik. Okey, dan situasi yang ketiga, okey, cara gaya yang ketiga adalah bertolak ansur. Okey, ini memang sangat penting. Okey, selagi kita tak boleh bertolak ansur, okey, selagi kita tak boleh menerima pendapat orang lain, selagi kita tak berjaya untuk mengatasi perasaan bangga diri dalam diri kita, memang konflik tak akan diselesaikan. Tak akan dapat diselesaikan. Okey, konflik tak akan dapat diselesaikan. Bila kita wujud perasaan tolak ansur, kita boleh menerima pandangan orang lain, kita boleh menerima pendapat orang lain, kita sama-sama mencari solusi dalam perbincangan tersebut, kita sama-sama berkongsi idea dan sebagainya, maka konflik dapat diuruskan dengan baik. Okey, itu situasi yang ketiga ataupun
Cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah cara yang mengelak. Mengelak ni dia lebih bersifat negatif. Okey. Maksud saya di sini bersifat negatif adalah mengelak ni kita cuba lari daripada konflik tersebut. Okey. Kita cuba mengelak daripada konflik tersebut. Okey. Apa yang kita buat adalah kita cuba alihkan konflik tersebut kepada situasi yang lain supaya kita tak berdepan dengan konflik itu. Okey. Itu yang kita tengok sebagai bendanya bersifat negatif. Sebab konflik akan datang balik. Selagi kita tak selesaikan perkara itu, dia akan datang balik pada kita dan sebagainya. Okay. Next adalah penyesuaian. Yang terakhir, cara gaya yang terakhir adalah kita cuba belajar ataupun kita cuba untuk menyesuaikan diri kita dengan konflik tersebut. Okay. Sebab konflik ni wujud bila kita tak boleh menyesuaikan keadaan kita, bila kita tak boleh menyesuaikan diri kita dengan situasi yang berlaku, keadaan yang berlaku. Okay. So apa yang boleh kita buat adalah kita menyesuaikan diri kita, kita menyesuaikan keadaan kita kepada konflik tersebut dan keadaan itu akan mengatasi masalah ataupun konflik yang wujud dan sebagainya. Okay, next. Okay, yang ni yang saya terangkan tadi, bagaimana persaingan ini wujud menggunakan konsep konfrontasi, perbincangan antara kumpulan, okey, masing-masing menegakkan idea dan sebagainya. Aspek positif berkesan berkesan jika jurang perbezaan yang besar berkaitan dengan kecekapan ahli. Okey, boleh gunakan teknik persaingan ini untuk mengurangkan konflik sekiranya wujud perbezaan kecekapan antara ahli-ahli. Okey, selain itu juga boleh mengutarakan idea. Macam saya ceritakan tadi lah, masing-masing mengukakan idea, masing-masing memberikan alternatif pendapat idea masing-masing. Okey, dan bertindak dengan secara yang amat dihargai. Okey, seterusnya adalah melindungi diri jika bertolak ansur, berkemungkinan orang lain akan memberikan kesempatan ke atas kita. Okey, ia bersifat, maknanya kat sini bila wujud persaingan akan menyebabkan orang akan ambil kesempatan pada kita. Okey, orang akan menindas kita dan sebagainya. Okey, bersifat negatif adalah tindakan yang kurang tepat ataupun salah, penyalahgunaan kuasa dan juga buli. Bila wujud persaingan, dia akan wujudlah buli. Okey, bila masing-masing nak menegakkan idea dia, akan wujudlah kuasa. Dia gunakan orang ini, dia gunakan individu ini dan sebagainya untuk kepentingan dia. Yang penting persaingan itu berjaya, dia dapat apa yang dia nak dan sebagainya. Okey, tidak kurang tindakan yang kurang dan juga kurang tepat dan juga salah. Kadang-kadang sebab kita nak menang kepada persaingan tersebut, kita akan melakukan benda-benda yang tak sepatutnya kita lakukan. Okey, penyelewengan dan sebagainya. Okey, next. Okey, ini kerjasama. Okey, macam mana titik berat situasi memenang-menang tu. Okey, perbincangan diutamakan untuk pertukaran maklumat dan juga maklum balas. Maknanya kat sini bila wujud kerjasama akan wujudlah menang-menang. Okey, kita bertolak ansur, dalam masa yang sama kita memenangkan pasukan kita. Kita memenangkan ahli kita, kita memenangkan organisasi kita dan sebagainya. Okey, menilai perbezaan individu dengan menggunakan kaedah penyelesaian masalah. Okey, masing-masing menilai perbezaan apa yang wujud, apa yang membezakan antara kita dengan ahli yang lain, apa yang membezakan kita dengan individu yang lain. Okey, keadaan itu akan menyebabkan kita menyelesaikan masalah dan sebagainya. Okey, sangat efektif apabila terdapat isu-isu yang kompleks. Okey, bila isu yang kita nak selesaikan tersebut adalah isu yang bersifat complicated ataupun bersifat susah ataupun bersifat structure, keadaan kerjasama ini diperlukan. Masing-masing mengemukakan idea, masing-masing mengemukakan pilihan dan sebagainya, maka kita dapat selesaikan dengan baik. Okey. Aspek positif yang kita dapat daripada situasi kerjasama ini adalah mencari alternatif dan mencetuskan kreativiti. Yes. Apabila kita bekerjasama, masing-masing mengemukakan idea, akan datanglah idea-idea yang berbeza. Akan datanglah idea-idea yang pelbagai. Okey, akan datanglah sumber-sumber yang pelbagai dengan kreativiti dan sebagainya. Sebab masing-masing mengemukakan idea. Masing-masing bekerjasama dalam mempamerkan pandangan dan pendapat masing-masing. Okey, seterusnya adalah mendorong sesi percambahan idea, penyelesaian masalah. Okay? Bila kita masing-masing bekerjasama, kita menghormati idea individu yang lain, kita menerima individu yang lain, yes,
idea-idea ini akan makin bercambah dan sebagainya. Okey, fokus kepada penyatuan pandangan dan juga pendapat yang bersama. Bila dah dapat idea yang banyak, so kita analisis. Kita pilih yang mana yang paling sesuai, yang mana yang kita rasakan terbaik kepada perusahaan tersebut untuk kita atasi konflik yang wujud dan sebagainya. Okey, dari sudut negatifnya adalah kerjasama ini adalah tidak berkesan jika tiada komitmen antara ahli. Apabila maknanya di sini tak ada kerjasama dalam ahli. Okey, bila masing-masing ada kepentingan sendiri, bila masing-masing ada tujuan dia, so kerjasama tidak dapat dilakukan dengan baik. Okey, dan keadaan lain adalah bila keputusan nak dibuat dalam masa yang suntuk, masa yang singkat, juga akan berlaku kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, mengambil masa yang panjang untuk menyelesaikan dan dipersetujui oleh bersama. Yes, betul. Bila kita menggunakan teknik kerjasama ini, kita perlukan masa sebab kita perlukan idea. Kita perlukan pandangan daripada tuan-tuan dan puan-puan dalam grup tersebut. Kita perlukan pandangan daripada orang lain dan sebagainya. So kita perlukan masa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay, next. Okay, seterusnya adalah bertolak ansur menggunakan kaedah perkongsian yang bersama, iaitu sangat efektif apabila berhadapan dengan isu yang kompleks ataupun terdapat keseimbangan kuasa serta apabila penyelesaian sementara diperlukan. Okay, selalunya kita akan tengok apabila kita memerlukan penyelesaian secara sementara. Okey, bila kita memerlukan penyelesaian yang cepat, kadang-kadang kita perlu bertolak ansur. Okey, kita bertolak ansur supaya kumpulan kita ataupun supaya organisasi kita itu mempunyai satu keputusan untuk dibuat. Okey, dan kita terpaksa bertolak ansur lah sebab dia memerlukan masa. Kadang-kadang satu-satu keputusan itu memerlukan masa yang cepat untuk dibuat ataupun diputuskan. So tidak ada masa lagi untuk persaingan idea, tidak ada masa lagi untuk wujudkan kerjasama dan sebagainya. So konsep tolak ansur kita kena wujudkan. So setiap ahli dalam grup tersebut kena ada sifat bertolak ansur dan sebagainya. Okey, aspek positif yang boleh kita tengok adalah untuk memuaskan semua hati semua pihak. Kita nak mengelakkan daripada wujud konflik berpanjangan, so kita kena ada perasaan rendah hati ataupun kita kena ada perasaan tolak ansur. Okey, bila kita ada perasaan ini, kita akan sama-sama bertolak ansur dan kita menyokong satu keputusan sahaja. Okey, tetapi dia ada negatif dia. Okey, negatif dia adalah penyelesaian hanya di peringkat luaran sahaja. Okey, kita masih lagi ada perasaan dalam hati yang tak dapat diselesaikan. Yes, luaran dia cantik dah selesai, tapi dalam hati kita masih lagi kita tak dapat selesaikan. Sebab kita rasa pendapat kita lagi baik, pendapat kita lagi bagus daripada pendapat yang dipilih. Okey, kadang itu yang berlaku. Okey, dan selain daripada itu adalah tidak dapat menyelami ataupun menyelesaikan punca sebenar konflik. Ya, betul. Bila kita bertolak ansur, yes, kita hanya menyelesaikan isu pada peringkat atas sahaja. Tetapi kita tak pergi lagi dalam, kita tak pergi kepada punca sebenar konflik tersebut. Okey, kita tak pergi kepada apa sebenarnya punca konflik tersebut. Okey, kadang itu yang akan menyebabkan kita akan berdepan dengan situasi konflik berpanjangan. Okey, yes, pada mulanya konflik itu diselesaikan, tapi selepas itu akan wujud lagi pergolakan dalam kumpulan tersebut. Akan wujud lagi getak sefahaman dalam kumpulan itu dan akan membawa wujudlah konflik lain pula selepas itu. Okey, next. Okey, mengelak. Mengelak ni mengelak diri daripada berhadapan dengan konflik melalui cara buat-buat tidak tahu, cara tidak mahu bercerita ataupun teragak-agak ataupun lari daripada masalah. Okey, mana wujud je masalah terus kita elak. Wujud je masalah terus kita elak. Tapi kita tak sedar masalah itu akan mengejar kita. Masalah itu akan berada di sekeliling kita. Kemana kita nak lari, dia akan kejar kita. Dia akan sentiasa ada pada kita. Selagi kita tak selesaikan konflik tersebut. Okay? Selagi kita tak uruskan konflik tersebut. Okay? Positifnya adalah berkesan untuk mengelakkan pertengkaran. Yes, betul. Pada waktu itu mungkin wujud ketegangan. Yes, kita lari daripada keadaan itu untuk mengelakkan wujudnya pertengkaran. Okay? Tetapi ianya bersifat sementara. Okay? Pada waktu itu sahaja dapat diselesaikan. Okay?
Selain daripada itu adalah untuk meredakan atau menenangkan emosi ketika berhadapan dengan konflik. Okey, dalam masa yang sama, yes, kita nak bagi diri kita kontrol dulu. Kita nak kita nak orang kata refresh balik diri kita supaya kita boleh berfikir dengan baik. Yes, kita lari dulu masalah sekejap. Kita bukan lari selamanya, tapi kita keluar dulu daripada masalah tersebut. Kita ambil idea, kita cari idea untuk kita berdepan dengan konflik tersebut. Okey? Negatifnya adalah apabila kita mengelakkan diri daripada bersekuka dengan masalah, menyebabkan orang lain akan menanggung beban. Ya, betul. Apabila kita lari daripada masalah, orang lain akan tanggung masalah itu. Okey? Orang lain akan berdepan dengan masalah itu. Okey? Bukan kita kira kita dah selamat. Tetapi dalam masa yang sama, orang lain akan menanggung risiko dan sebagainya daripada masalah yang kita hadapi. Okey? Lambat dalam pencarian penyelesaian. Okey? Selagi kita tangguhkan untuk kita selesaikan, selagi kita tangguhkan untuk berdepan dengan konflik tersebut tak dapat diselesaikan dengan baik. Akan mengambil masa yang panjang, akan berdepan dengan situasi yang panjang dan sebagainya. Okey, untuk kita memberikan keputusan yang terbaik setiap konflik yang wujud. Okey, next. Okey, seterusnya adalah di mana kita melihat dari segi penyesuaian. Okey, kita melihat dari segi penyesuaian, iaitu mengutamakan kehendak dan kepentingan individu lain disebabkan oleh perasaan rendah diri. Okey, di mana dalam proses ini adalah kita lebih melihat kepentingan orang lain. Kita lebih melihat orang lain lebih memerlukan daripada kita. So kita cuba untuk merendah diri bagi pada orang lain. Okey, untuk menyelesaikan konflik tersebut. Okey, bila wujud terutama kita boleh lihat dalam situasi kumpulan. Okey, sebagai contoh demi nak menjaga kepentingan orang lain, demi nak menjaga kepentingan kawan-kawan kita dalam grup, kita merendah diri. Kita kata tak apalah, saya menyokong idea awak. Saya cuba untuk memahami idea awak dan kita gunakan idea tersebut sebagai pilihan kita. Mana kita cuba untuk merendahkan diri kita, menyesuaikan diri kita untuk kita menerima idea daripada kawan-kawan untuk mengatasi konflik yang wujud. Okey. Selain daripada itu adalah kita menggunakan kaedah interpersonal di mana membuat individu lain berasa selesa dan berpuas hati. Okey. So kita profesional lah. Okey. Tak nak gaduh. Kita tak nak gaduh. So kita terima pendapat orang lain, dalam masa yang sama kita setuju dengan apa yang diberikan dan sebagainya. Sebab kita tak nak gaduh. Kita tak nak wujud keadaan konflik yang semakin tegang dan sebagainya. Sebab kalau konflik semakin tegang, isu dia akan lagi berat dan sebagainya. Okey. Seterusnya adalah strategi yang juga jika kedudukan organisasi tidak terancam dan selamat. Okey. Seterusnya adalah aspek positif yang kita akan dapat adalah kita akan menjaga hubungan antara individu. Okey, bila kita gunakan teknik ini, cara gaya ini, kita akan mewujudkan situasi di mana wujud hubungan yang baik. Okey, masing-masing menjaga hubungan antara individu-individu lain dalam kumpulan tersebut. Okey, supaya tidak wujud pergaduhan, tidak wujud keadaan yang tegang dan sebagainya. Okey, negatifnya adalah membakar diri. Ya, sebab kita cuba untuk merendahkan diri kita cuba untuk menerima orang lain, sedangkan kita perlu ada idea, kita juga ada idea yang pernah ingin kita sampaikan dan sebagainya. Okey, keadaan ini akan menyebabkan diri kita akan rasa tidak puas, rasa tidak seronok. Kita juga akan rasa kenapa aku tak menegaskan apa yang aku ada dan sebagainya. Perasaan iri hati itu akan timbul. Walaupun dalam masa yang sama kita cuba untuk menyesuaikan keadaan itu. Okey. Seterusnya next. Slide yang seterusnya. Okey. Ini ada beberapa kesan, okey, yang kita boleh tengoklah, okey. Kesan jangka pendek, kesan jangka panjang konflik terhadap kita. Sama ada konflik itu bersifat dalam diri kita, konflik diri kita, sama ada konflik itu bersifat konflik dengan individu yang lain ataupun konflik tersebut adalah konflik antara pasukan. Okey. Yang pertama adalah kesan jangka pendek adalah sakit perut, sakit kepala dan sebagainya. Kadang-kadang kita akan rasa pening,
Okey, kadang-kadang kita akan rasa nak muntah dan sebagainya. Okey, dia melibatkan kesan secara fizikal kepada diri kita. Bila kita cuba untuk berdepan dengan konflik. Okey, bila kita terpaksa membuat pilihan dan sebagainya. Okey, yang jangka panjang, kesan jangka panjang kepada diri kita, okey, ulcer, gastrik, okey, dan sebagainya. Okey, yang paling teruk sekali adalah yang melibatkan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kita akan berhadapan dengan stres, kita juga akan berdepan dengan situasi pergaduhan dan sebagainya. Okey, itu akan menyebabkan diri kita ataupun badan kita akan menerima kesan daripada konflik tersebut. Okey, bagaimana kita berdepan dengan konflik tersebut dan begitulah kesannya akan dapat pada kita. Okey, kalau kita dapat selesaikan dengan baik, dapat kita berdepan dengan baik konflik tersebut, yes, dia akan memberi kesan baik pada kita. Tetapi kalau kita tak dapat kontrol konflik tersebut, dia akan beri kesan buruk kepada diri kita. Terutama secara fizikal kepada kita dan juga dari segi psikologinya kepada kita. Okay? Next. Seterusnya, okay. Konflik ni bukan sahaja kesan negatif tetapi dia ada kesan positif dia. Dia ada faedahnya konflik itu berlaku. Okay, yang pertama adalah menzahirkan masalah yang dihadapi oleh kumpulan. Okay, bila wujudnya konflik akan lahirlah, akan dikeluarkanlah masalah yang dihadapi oleh kumpulan tersebut. Sebab masing-masing akan mengemukakan idea untuk menyelesaikan isu tersebut dan masing-masing akan menyatakan apa yang mereka hadapi, apa yang mereka berdepan dan sebagainya. Keadaan ini adalah satu faedah bila wujudnya konflik sebab kita dapat tahu masalah lain. Selain daripada masalah A ni akan ada lagi masalah B, C dan D dan sebagainya dalam diri kita, dalam pasukan kita ataupun antara individu yang lain. Okey, faedah yang kedua adalah lebih banyak alternatif yang boleh dijana. Okey, bila kita pergi kepada konsep kerjasama tadi, bila kita pergi kepada konsep tolak ansur ataupun persaingan tadi, akan melahirkan banyak alternatif pilihan, akan melahirkan banyak alternatif kepada pandangan, kreativiti dan sebagainya. Bila masing-masing mencari idea, bila masing-masing berdepan dengan keadaan untuk berusaha mencari jalan penyelesaian kepada isu yang timbul dan sebagainya. Keadaan itu akan menyebabkan lebih banyak alternatif yang akan wujud lah. Okey, lebih banyak alternatif pilihan-pilihan yang akan wujud. Okey. Seterusnya adalah faedah yang seterusnya adalah mereka akan terlibat dalam membuat penyelesaian, merasa keputusan yang dibuat adalah milik bersama. Yes. Faedah dia konflik ini juga akan menyebabkan wujudnya kerjasama tadi. Masing-masing bekerjasama membuat satu keputusan dan merasakan itu adalah keputusan yang bersama. Bukan keputusan itu disifatkan sebagai keputusan individu tetapi keputusan itu adalah keputusan bersama. Melalui proses kerjasama, melalui proses tolak ansur, melalui proses persaingan mencari idea dan sebagainya akan melahirkan faedahnya adalah sama-sama memberikan pilihan, seterusnya mempersetujui satu pilihan dan seterusnya merasakan pilihan itu adalah pilihan yang bersama. Okey? Yang seterusnya adalah faedah yang keempat. Konflik memerlukan pemikiran yang tajam, maka akan terhasillah komunikasi yang jelas. Okey? Sebab bila wujudnya konflik, kena ada komunikasi. Kena ada orang yang bercakap, kena ada orang tengah, kena ada orang yang akan memukakan idea, akan adalah orang individu-individu yang memberikan pendapat, akan adalah individu-individu yang menyatakan pandangan dan sebagainya. Maka dengan ini wujudlah satu komunikasi yang jelas. Maka masing-masing menyatakan apa perkara sebenar yang wujud, masing-masing menyatakan situasi sebenar yang wujud, apakah punca dan sebagainya. Okey? Dan yang terakhir adalah faedah yang terakhir, yang kelima adalah keputusan yang berkualiti tinggi terhasil daripada usaha penyelesaian konflik. Apabila kita dah berusaha mencari alternatif, masing-masing mengemukakan pandangan, masing-masing memberikan pilihan dan sebagainya, maka akan terhasillah satu keputusan yang berkualiti. Okey, akan terhasillah satu keadaan di mana pilihan yang dibuat adalah pilihan yang bersama. Keadaan di mana pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Okey, dan akan menyebabkan kita akan dapat kesan yang lebih baik dan sebagainya. Okay, next. Okay, itu sahaja slide saya. Okay, mungkin boleh balik kepada slide tadi. Okay,
bagaimana tuan-tuan berdepan dengan situasi, bagaimana tuan-tuan berhadapan dengan konflik ini adalah dia berbeza setiap individu. Okey, dia berbeza setiap individu. Ada individu yang merasakan konflik itu adalah biasa. Okey, konflik itu akan mengajar kita untuk lebih matang. Konflik itu akan mengajar kita untuk lebih peka kepada situasi semasa. Okey, tetapi ada setengah individu apabila dia berdepan dengan konflik, dia akan menyebabkan dirinya akan semakin tidak mampu untuk bangkit, ataupun dia akan menyebabkan motivasi dia semakin rendah, akan menyebabkan dia tidak dapat memberikan persembahan yang terbaik, ataupun tidak dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, dua keadaan itu yang selalunya kita nampak. Yang selalunya kita nampak bagaimana seseorang individu itu dapat berhadapan dengan konflik. Okey, kalau kita boleh kontrol konflik tersebut, yes, itu akan menyebabkan kita rasa konflik itu bukan satu bahaya pada kita. Tetapi apabila kita seorang individu yang kita tak boleh nak kontrol konflik tersebut, itu akan menyebabkan konflik ini adalah satu perkara yang sangat-sangat berat pada mereka. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. So, itu adalah berkaitan dengan konflik sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan dengan konflik. Okey, so tuan-tuan ada soalan ke nak bertanya pada saya, ataupun ada nak memberi pandangan pada saya? Okey, boleh berikan pandangan. Tuan-tuan boleh berikan pandangan ataupun ada soalan nak dikemukakan dengan saya. Okey, ada tuan-tuan? Ada soalan nak tanya pada saya? Ada yang tanya soalan ke tuan-tuan? Ada nak tanya soalan? Okey. Ada nak bertanya apa yang saya maklumkan tadi, mungkin yang tuan dah biasa cuba lakukan, mungkin boleh kongsikan dengan saya. Mungkin saya tak tahu dan sebagainya, saya boleh belajar. Okey. Kita ramai hari ni tuan-tuan dan puan-puan. So kalau ada yang nak bertanya soalan, boleh kemukakan soalan pada saya lah. Saya cuba untuk jawab. Okey. Okey. Okey puan. Kalau saya rasa macam tak ada soalan. So kalau semua dah tak ada soalan, so saya rasa saya serahkan kepada Ulistia. Sebelum saya serahkan pada Ulistia, saya mohon maaf ada kesilapan ataupun ada terkasar bahasa dan sebagainya daripada saya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, kita ada satu soalan. Okey, sebelum kita tamatkan ada satu soalan. Boleh teruskan. Kita ada pandangan ke tadi? Okey. Apa pandangan tuan mengenai tempoh masa pengurusan konflik? Kita sedia maklum konflik-konflik ini boleh menjuruskan ke arah masalah yang lebih serius sehingga depression, anxiety yang sewaktu dengannya. So berapa lama sesuai untuk settle konflik? Okey. Dia bergantung kepada besar ataupun kecil konflik tersebut. Okey. Kadang-kadang konflik tersebut memerlukan tindakan segera. Sebagai contoh adalah apabila kita berhadapan dengan keadaan kita tak ada pilihan. Okey? Kita kena buat keputusan pada waktu itu juga. So kita tak ada pilihan. Kita tak boleh tangguhkan lagi. So kita kena selesaikan konflik tersebut. Tetapi masa pengurusan konflik ini bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kata boleh ditangguhkan dulu konflik tersebut, yes, kita boleh tangguhkan. Maksud saya, kita ambil masa kita, cari dulu punca, cari dulu alternatif pada masalah tersebut dan kita selesaikan. Tetapi kalau kata memerlukan tindakan segera, yes, kita perlukan segera. Bergantung kepada konflik yang kita hadapi. So tak ada masa yang spesifik yang kita boleh jangkakan waktu-waktu yang sesuai, seminggu ke, 2 minggu ke, tak ada. Dia bergantung kepada macam mana kita menguruskan konflik itu sendiri.
Okey, kalau kata kita tengok konflik itu, sama ada konflik itu memerlukan tindakan segera ataupun tidak. Ataupun konflik itu boleh ditangguhkan dulu. Okey, kalau kata boleh ditangguhkan dulu, yes, kita tangguhkan dulu. Kalau kata konflik itu, yes, tak boleh tangguh, kena selesaikan juga waktu itu. Yes, kita kena selesaikan waktu itu. So, jawapan saya pada pertanyaan ini adalah kita tak ada tempoh masa yang sesuai. Kita tak ada tempoh masa yang boleh kita ambil sebagai SOP ataupun pandangan atau SOP ataupun arahan. 3 bulan, 1 bulan dan sebagainya. Tak. Dia bergantung kepada macam mana kita menguruskan. Adakah konflik itu, penilaian kita konflik itu bersifat segera ataupun konflik itu bersifat boleh ditangguhkan dan sebagainya. Okey Puan? Saya rasa dapat menjawab. Okey Puan? Okey? Okey? So, saya okey. Okey? Saya okey. Kalau tak ada soalan lagi, saya rasa saya serahkan baliklah kepada Rustia. Terima kasih kepada pihak Rustia menjemput saya. Sekali lagi saya mohon maaf ada kesalahan, kekurangan daripada saya. Okey, selamat berpuasa, selamat berbuka puasa dan selamat insya-Allah selamat hari raya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Encik Badrul di atas sesi perkongsian tadi. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah jumpa lagi di sesi akan datang. Pada tuan-tuan, mohon isi borang penilaian program. Okay, terima kasih.